Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض Innallaha la yuhibbul muhsidin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama mengadakan kuliah subuh secara online yang dianjurkan oleh Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah, walaupun pagi yang penuh barakah ini, saya kira pagi rehat kita, pagi cuti kita hari Ahad, masing-masing berehat di rumah, tapi Alhamdulillah kita dapat meluangkan masa bersama-sama untuk berada dalam majlis-majlis ilmu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala ini. Walaupun masih lagi belum kita boleh berada pada fizikal bersemuka untuk nak melakukan kuliah, tetapi Alhamdulillah kita boleh gunakan teknologi yang ada ini untuk sama-sama kita mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, insya-Allah. Dan pada pagi yang penuh barakah ini, insya-Allah kita akan kongsikan dengan tuan-tuan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat manfaat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Riwayat daripada Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan hadis ini dia berkaitan dengan, kalau kita tengok tajuk kita pun kita tahu dah hadis ini berkaitan dengan zuhud di dunia. Maka zuhud ini dia akan mendatangkan hasil kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Zuhud ini juga bukan Allah sayang kita, Allah cinta pada kita, tapi zuhud ini boleh menyebabkan manusia juga boleh suka dan cinta kepada kita. Subhanallah. Jadi ini antara topik yang kita akan bincangkan pada pagi ini berkaitan dengan zuhud fit dunia. Sebab tu mudah-mudahan kita dapat memahami apa maksud zuhud. Kadang-kadang ada orang kata zuhud ni bukan pakai koyak-koyak ke Ustaz? Nanti kita bagi kefahaman apa dia yang dimaksudkan sebagai zuhud ni. Sebab kadang ada orang fikir zuhud ni baju koyak-koyak. Itu salah satunya, dan dia ada peringkat-peringkat. Zuhud ni ada peringkat-peringkat. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. InsyaAllah kalau kita nanti belajar bab zuhud ni, nanti kita tahu nak levelkan zuhud ni bahagian mana. Tak semestinya zuhud ini kena pakai baju koyak-koyak. Secara logiknya, baik kita tengok tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Ada yang kaya. Antara yang kaya Abdul Rahman bin Auf, antara yang kaya Sayyidina Uthman ibn Affan, antara yang kaya Abu Talhah Al-Ansari. Mereka kaya, mereka tak pakai baju koyak-koyak pun. Tetapi mereka zuhud tak? Pastinya mereka zuhud daripada kita. Kita ni pakai baju koyak-koyak tapi belum tentu zuhud lagi. Tapi sahabat Nabi, mereka sebenarnya adalah orang yang zuhud di dunia. Nanti kita akan belajar bagaimana cara zuhud yang sebenar itu. Baik, saya mengalu-alukan juga kedatangan sahabat-sahabat kita dan jemaah daripada Surau An-Nur, Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan saya kira ramai juga di antara kita yang bukan daripada Seremban, dan mungkin boleh tuan-tuan tuliskan tuan-tuan berada di mana pada saat dan ketika ini, di negeri mana. Mudah-mudahan daripada perkongsian tuan-tuan itu boleh kita tahu, subhanallah,
Masya Allah, negeri Patani, Darussalam. Subhanallah, terima kasih banyak. Siapa ni? Anas Sahimi Abdullah Fatani. Subhanallah, terima kasih banyak daripada negeri Patani, Darussalam. Jelas, subhanallah. Ramai daripada sahabat-sahabat kita daripada luar. Mungkin tuan-tuan juga boleh sebutkan di mana tempat tuan-tuan sekarang berada, negeri tuan-tuan sekarang berada, jelas ataupun tidak video dan audio kita. Mudah-mudahan kita boleh kenal lagi dengan lebih rapat, dan kita boleh tahu lagi rupanya bukan di negeri Seremban ataupun di Seremban saja, negeri Sembilan sahaja ada yang menonton pada pagi ini. Mungkin di luar daripada Seremban juga ada yang menonton sama-sama kita. Terima kasih banyak yang saya ucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini, yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ahmad Safri, terima kasih kepada Anas Sahimi Abdullah Al-Fatani. Subhanallah, terima kasih kepada Asma Zuraida, terima kasih kepada Zulhimil Muhammad Latif. Saya salam subuh dari Bandar Seri Sendayan. Subhanallah, terima kasih banyak Zulhilmi, sahabat saya. Terima kasih banyak Salidah Saleh, Faridah Ibrahim, Ida Abdul Rahman, Norizah Anwar, Muhammad Khairul Azhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zalila Muhammad Yusof, minta share. Zakiyah Yusof, Hizadin Hashim. Terima kasih banyak. Syamsiah Saleh, terima kasih banyak yang awal-awal komen kita. Subhanallah. Ahmad Safri daripada Senawang, Negeri Sembilan. Subhanallah. Asma Zuraina daripada Puchong. Subhanallah, saya kira ramai rata-rata. Ada daripada Port Dickson, Ida Abdul Rahman, terima kasih banyak. Daripada Kelantan, Muhammad Khairul Azhar, terima kasih banyak. Subhanallah, saya kira ramai di antara kita yang luar daripada Seremban pun ada. Mudah-mudahan itulah antara hikmahnya, kan, kenapa kita masih ataupun kita panggil sebagai penggunaan teknologi yang kita lakukan untuk menjalankan kuliah-kuliah ini. Rupanya bukan hanya jemaah itu ataupun satu tempat sahaja jemaah itu boleh hadir dan melihat kuliah. Rupanya ramai lagi daripada negeri-negeri yang lain boleh join dan dengar kuliah kita. Hizadin Hashim kata, saya dari Batu Pahat, Johor. Subhanallah, tapi dah pindah Seremban 2 demi mencari ilmu. Subhanallah. Semoga Allah merahmati tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati ilmu yang dicari dan dapat kita amalkan. Terima kasih banyak. Sekali lagi ucapan yang tidak terhingga terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini, yang memberikan masa, meluangkan masa pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang penuh barakah ini dapat memberikan sedikit manfaat daripada hidup kita, insya-Allah. Baik. Saya nak bacakan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada hadis ini. Riwayat Tirmizi dan juga riwayat Ibnu Majah. Kita baca daripada riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahal ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه. Hadis Hasan daripada Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Daripada Abul Abbas, iaitulah Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi. Baik, ini sahabat Nabi SAW yang dikunyahkan dengan namanya Abul Abbas. Itu bapa kepada Al-Abbas. Tapi ini bukan kena-mengena dengan Al-Abbas pakcik Nabi ni. Ini sahabat Nabi sahaja, dan digelarkan kunyahnya sebagai Abul Abbas, iaitulah ayah kepada Al-Abbas. Nama betul dia adalah Sahal ataupun Sahal ibni Sa'id As-Sa'idi. Kalau nama betul panjang dia adalah Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi, ataupun nama lengkap dia betul lagi Sahal ibn Sa'ad ibn Malik Al-Ansari As-Sa'idi. Bila dengar perkataan Al-Ansari, kita tahu dah bahawa sahabat ini berasal daripada Madinah. Dia berasal daripada Madinah, iaitulah sebab digelarkan sebagai Al-Ansari. Bila sebut Al-Ansari, pastinya dia dua daripada suku ataupun kaum, sama ada Aus ataupun Khazraj.
Jadi Sahal ibn Sa'ad ini dia adalah berasal daripada suku Khazraj ataupun kaum Khazraj, iaitulah daripada kalangan Ansar. Ansar ni ada dua puak ataupun dua suku ataupun dua kaum. Ansar ni besar kan? Ansar ni adalah orang yang berasal daripada Madinah, dan dia ada dua kelompok, dua puak, iaitulah satu Aus, satu Khazraj. Sahal ibn Sa'ad ini dia berasal daripada suku Khazraj. Ini yang kita tahu bahawa mereka ini daripada kalangan suku Khazraj, dan dia daripada kalangan Bani Sa'idah, Bani Sa'idah. Dan dia, kita tahu bahawa bila sebut Ansar saja pastinya dia adalah orang Madinah. Dan Sahal ibn Sa'ad ini ataupun Sahal ibn Sa'din As-Sa'idi ini, dia adalah sahabat Nabi SAW yang muda. Kita panggil sebagai masih lagi muda daripada kalangan sahabat-sahabat yang lain. Kerana ketika wafatnya Rasulullah pada tahun 11 Hijrah, 12 Rabiul Awal, ketika itu dia baru berusia 15 tahun. Ketika itu dia baru berusia 15 tahun. Saya suka perkenalkan dulu siapa dia sahabat yang meriwayatkan hadis ni, supaya lepas ni kalau kita dengar lagi nama dia, kita tahu dah, ni sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis Nabi. Dia daripada kalangan Madinah ataupun kalangan Ansar. Sebab sahabat Nabi dia ada dua kan, satu Ansar, satu Muhajirin. Muhajirin yang berasal daripada Mekah, Ansar berasal daripada Madinah. Dan ada sahabat Nabi lain yang bukan daripada Madinah, bukan daripada Mekah. Jadi kita tahu bahawa sahabat-sahabat Nabi ni dikategorikan begitu. Dia ada dipanggil sebagai gelaran-gelaran dia. Jadi Sahal ibn Sa'din ini dia merupakan sahabat Nabi SAW yang berasal daripada Madinah, Ansar. Dia daripada kalangan suku Khazraj, dan dia antara sahabat yang muda, tuan-tuan. Sahabat yang muda maksudnya sahabat yang kategorinya bawah 20 tahun. Kalau kita tengok sahabat-sahabat yang muda, antara yang masyhur nama-nama dia adalah Abdullah bin Omar, muda lagi, belasan tahun ketika mana Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijrah. Anas bin Malik 20 tahun ketika Nabi SAW wafat. Abdullah bin Abbas baru belasan tahun, 13, 14, 15, 16 tahun lebih kurang ulama mengkaji umur Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Zubair juga belasan tahun. Abdullah bin Amru bin Al-As juga belasan tahun. Nu'man bin Bashir. Ini semua sahabat-sahabat yang dipanggil sebagai sigharus sahabah, sahabat yang kecil. Antaranya termasuk jugalah Sahal ibn Sa'din As-Sa'idi, iaitulah sahabat yang muda kerana ketika wafatnya Rasulullah dia baru berusia 15 tahun. Bermaksud dia lahir bila? Dia lahir ketika 5 tahun sebelum Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maknanya Nabi masih lagi berada di Mekah. Dalam tempoh kegawatan, dalam tempoh kemuncak Nabi berdakwah di Mekah, dihalau oleh orang-orang kafir Quraisy, dipulaukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebahagian sahabatnya telah pun berhijrah ke Habsyah. Ketika itu lahir seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal ibn Sa'din As-Sa'idi, subhanallah, di Madinah. Sebab dia orang Madinah, dia orang Ansar ataupun dia suku Khazraj, maka dia lahir di sana. Bermaksud ketika Nabi berhijrah ke Madinah, dia baru berusia 5 tahun lebih kurang, 5 ataupun 6 tahun lebih kurang. Subhanallah, masih muda. Sebab itu banyak di kalangan perang-perang ataupun banyak perang-perang yang pada awal dakwah Nabi di Madinah, Badar, Uhud, Khandaq, tidak diikuti oleh Sahal ibn Sa'ad pasal terlalu muda. Mereka ataupun dia ikut Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi ni, dia ikut perang Nabi ketika perang Tabuk saja. Dia mengikut perang Nabi ketika perang Tabuk saja, sehingga dia katakan bahawa aku lebih muda daripada teman-teman aku ketika perang Tabuk. Perang Tabuk 9 Hijrah. Perang Tabuk ni berlaku pada tahun 9 Hijrah. Dan ketika perang Tabuk ini berlaku, ramai sahabat-sahabat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kepanasannya. Dan bila panas, tuan-tuan, kebun-kebun di Madinah ketika itu berada dalam keadaan yang masak buah-buahannya. Maknanya dalam keadaan ujian yang berat. Nak pergi dah lah jauh perang Tabuk ni, di antara sempadan Syam dengan Arab Saudi, Hijaz. Maksudnya Arab Saudi dengan Hijaz, tanah Arab Saudi, sempadan dia nak pergi perang tu, perang Tabuk tu. Subhanallah, jalan jauh, panas. Ketika itu musim pula masak ranum buah-buahan, ujian demi ujian Allah berikan. Tapi ketika itu yang ikuti perang Tabuk ini adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, iaitulah Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi ini, dan kata dia, aku lebih muda daripada teman-teman aku dan aku menjadi pelayan kepada mereka di perang Tabuk. Maksudnya dia bukanlah perang, betul perang, pasal ketika itu dia berusia lebih kurang 13
13 ataupun 14 tahun lebih kurang. Nabi bukan tak benarkan dia untuk berperang, tapi join sekali dalam tentera peperangan, tetapi dalam keadaan dia menjadi pelayan kepada sahabat-sahabat yang kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang besar ini, untuk memberikan makanan, minuman dan seumpamanya. Subhanallah, ini satu perkara yang kita rasa sebagai ini satu ilmu baru buat kita. Seorang sahabat Nabi bernama Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi ini, sahabat yang paling muda ketika berada di peperangan Tabuk, dan dia antara sahabat yang dikira sebagai orang yang muda ketika mana Nabi SAW wafat. Dan wafatnya Rasulullah, dia masuk juga dalam zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama tempoh 2 tahun. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, naik pula Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi Khalifah Islam yang kedua selama 10 tahun. Juga dia ada, dan dia masih lagi berada dalam keadaan berkhidmat untuk Islam, berkhidmat untuk Khalifah selama 10 tahun. Ketika mana Uthman ibn Affan pula dilantik menjadi Khalifah Islam yang ketiga selama 12 tahun, dia juga ada berada bersama-sama dengan Uthman ibn Affan, sentiasa berada di belakang khalifah, walaupun dalam keadaan tempoh Sayyidina Uthman punya pemerintahan ketika itu berlakunya pemberontakan, berlakunya fitnah kepada khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Uthman ibn Affan, tapi dia tetap teguh berada pada belakang belakang khalifah, iaitu Sayyidina Uthman ibn Affan, sehinggalah naik Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi khalifah Islam yang keempat selama 5 tahun. Subhanallah, 5 tahun memerintah Islam, masih lagi berada di belakang Sayyidina Ali, menjadi pengikut yang setia kepada Sayyidina Ali, sehinggalah Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam dalam keadaan meninggal, wafatnya, syahidnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan pada ketika itu masih lagi berada Sahal bin Sa'ad ini berada bersama-sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian habis Khulafa Ar-Rasyidin selama tempoh 30 tahun, naik kerajaan Bani Umayyah yang dimulakan dengan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bermula daripada kerajaan Bani Umayyah, iaitulah pertama sekali khalifah sahabat Nabi juga bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ketika itu masih lagi ada Sahal bin Sa'ad ini. Kemudian naik pula anaknya Yazid bin Muawiyah. Dalam tempoh kerajaan Bani Umayyah ini berlaku kita panggil sebagai pelbagai fitnah dan pelbagai ujian buat sahabat Nabi SAW, antaranya Sahal ibn Sa'ad ini. Cuma ceritanya sangat panjang. Berlakunya kita panggil sebagai fitnah ketika mana Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi mengambil dan menangkap Sahal ibn Sa'ad ini untuk memberitahu siapa yang benar, siapa yang tak benar. Subhanallah, ceritanya sangat menarik, tapi saya tak berhajat untuk nak ceritakan berkaitan dengan itu sebab terlalu panjang ceritanya. Jadi apa yang kita boleh kongsikan, bahawa tempoh kehidupan Sahal ibn Sa'ad ini memang sangat-sangat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di zaman pemerintahan ketika itu. Maksudnya apa? Maksudnya di zaman Sahal ibn Sa'ad ini, zaman pemerintahan ketika itu memang sangat-sangat diuji oleh Allah. Kerajaan Bani Umayyah hanya, kerajaan Uthman ataupun Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali, Uthman dibunuh, Ali dibunuh. Maksudnya kerajaan pada ketika itu sangat-sangat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu Sahal bin Sa'ad masih lagi berada dalam keadaan berada di belakang khalifah, supaya dalam keadaan dia boleh berada di belakang khalifah ini untuk memberikan sokongan kepada sahabat ataupun khalifah-khalifah yang ada pada ketika itu. Dan saya teruskan kepada wafatnya Sahal ibn Sa'ad ini. Ada riwayat mengatakan bahawa wafatnya pada tahun 88 Hijrah, dan ada juga riwayat mengatakan bahawa dia wafat pada tahun 91 Hijrah. Dan kalau kita lihat berkaitan dengan hadis-hadis yang pernah kita baca dulu, antara sahabat yang paling akhir meninggal dunia adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik merupakan khadam Nabi. Anas bin Malik merupakan khadam Nabi, dan kita sebutkan tadi Anas bin Malik merupakan sahabat yang kecil, maknanya dia panggil sebagai sigharus sahabah. Ketika wafatnya Rasulullah ketika itu dia berumur 20 tahun. Tetapi kewafatan Anas bin Malik, meninggalnya Anas bin Malik pada tahun 94 Hijrah. Pada tahun 94 Hijrah, dan ketika itu usianya 104 tahun. Ketika itu usianya 104 tahun. Dan Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi ini juga merupakan sahabat yang paling lama Allah bagi umurnya.
Dia meninggal pada tahun, kita ambil paling lama, 91 Hijrah. Ini riwayat mengatakan bahawa 88, ada kata riwayat kata 91 Hijrah. Tak apa, kita ambil yang paling panjang. Dia wafat pada tahun 91 Hijrah. Bermaksud dia juga antara sahabat yang hujung-hujung dan paling terakhir yang meninggal, tidak ada lagi sahabat. Maksudnya meninggal Sahal ibn Sa'ad ini, ada seorang lagi sahabat yang belum meninggal, iaitulah Anas bin Malik. Maknanya riwayat mengatakan bahawa Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi ini, dia adalah orang yang kedua terakhir daripada kalangan sahabat yang meninggal dunia. Ketika itu usianya lebih kurang dalam 96 ataupun 99 tahun. Subhanallah. Tadi Anas bin Malik 104 tahun. Maksudnya umur panjang, subhanallah. Dan ketika mana wafatnya, meninggalnya Sahal ibn Sa'ad ini, tidak ada lagi sahabat Nabi SAW yang ada di muka bumi melainkan seorang saja, itulah Anas bin Malik. Subhanallah. Jadi itu antara biografi, biodata sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kata dia an Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dia kata Abul Abbas, ini dia punya kunyah dia. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, dia kata ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dia kata satu hari datang satu orang laki-laki kepada Nabi SAW. Datang seorang laki-laki, Allahu alam daripada kalangan mana, kebiasaannya yang banyak tanya adalah daripada kalangan Arab Badui. Biasanya yang ditanya begitulah, yang biasanya akan bertanya macam-macam soalan adalah daripada kalangan Arab Badui. Tapi tidak khususkan di sini siapa lelaki ini, cuma disebutkan sebagai ja'a rajulun, datang seorang laki-laki datang ila Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian dia tanya kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Dullani maksudnya tunjukkan aku. Dullani maksudnya tunjukkan aku. Dalla yadullu, tunjukkan. Tunjukkan aku apa? Satu amalan. Saya kira pernah kita bahaskan hadis berkaitan dengan tunjukkan amalan ini pada kuliah-kuliah yang lalu. Kita pernah sebutkan Anas bin Malik juga, kita panggil sebagai Muaz bin Jabal juga, dia pernah datang berjumpa dengan Nabi SAW. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi, satu hari Muaz bin Jabal juga datang kepada Rasulullah. Kemudian dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin, tolong tunjukkan ataupun khabarkan kepada aku satu amalan, yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Muaz bin Jabal, maknanya Muaz bin Jabal juga pernah datang berjumpa dengan Rasulullah. Dia pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong bagi tahu aku satu amalan yang boleh membawakan aku masuk ke dalam syurga dan jauhkan aku daripada neraka. Ini kita telah bincang dah pada kuliah-kuliah yang lalu. Maksudnya apa? Sahabat-sahabat Nabi ni dia suka untuk nak tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong tunjukkan aku sebab aku tak tahu. Tolong tunjukkan aku begini, macam mana cara nak masuk syurga. Tuan-tuan, ini adalah amalan para sahabat. Saya nak kita semua ini ambil apa yang dilakukan dan yang diamalkan oleh para sahabat. Bermaksud apa saja yang kita tak tahu, kita nak tahu kan, maka kita kena tanya. Jangan kita tengok orang buat maka kita terus buat. Kita konsep Islam dalam pembelajaran ini, dia ada anak murid, dia ada guru. Maksudnya dia ada orang yang belajar dan ada orang yang ditanya. Itu kaedahnya. Nabi SAW sendiri pun bila dah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, bukan maksudnya Nabi SAW ini tidak perlu bertanya dengan orang yang lebih alim, tetapi dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat Jibril alaihi salam untuk ajar Nabi. Tuan-tuan bayangkan bagaimana keadaan ini. Nabi ini antara orang yang paling kenal Allah, paling takut kepada Allah, tapi seolah-olah Allah nak ajar kepada kita semua, walaupun Nabi ni antara paling tinggi martabatnya, Allah hantarkan juga malaikat untuk mengajarkan agama kepada kita. Subhanallah, mengajarkan agama, cara dia macam mana semayang. Tuan-tuan tengok bagaimana kisah Isra' dan Mi'raj. Sebab Isra' dan Mi'raj inilah dalam keadaan kita tahu bahawa adanya guru, adanya anak murid. Sebab tak boleh berjalan seorang diri untuk nak Mi'raj, naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak bergerak daripada Mekah ke Palestin untuk bergerak perjalanan Isra'. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah hantarkan juga malaikat untuk menjadi pembimbing kepada Nabi SAW. Antara lain kalau buka surah Al-Kahfi, antaranya Nabi Musa AS antara orang yang paling pandai dah di muka bumi, ataupun paling pandai dah daripada kalangan Bani Israel pada ketika itu. Tapi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menghantar juga Khidir, Nabi Khidir AS
untuk mengajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Kan kita tahu kan bagaimana Nabi Musa pergi mengikut Nabi Khidir alaihissalam untuk belajar sesuatu, sehingga Nabi Khidir kata, engkau takkan sabar dengan apa yang aku lakukan. Rupanya bila dalam perjalanan Nabi Khidir ini dia pergi tebuk pula sampan ketika itu, sehingga Nabi Musa kata, kenapa engkau buat begini, ini satu benda yang bodoh buat. Nabi Khidir kata, engkau tak tahu apa benda dan engkau takkan sabar dengan apa yang aku buat. Dia pun menyesal. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Kahfi, ini antara dalilnya. Tiba-tiba pula dia nampak seorang laki-laki ghulam, seorang budak kecil, kemudian dia bunuh budak-budak tu. Kalau kita tengok, subhanallah, kalau dalam fikiran kita waktu tu kita katakan jahatnya Nabi Khidir, kita akan kata begitu. Tapi Allah mengajar kita bahawa apa? Allah cuba menghantarkan seseorang pada kita untuk belajar, untuk mengajar kita sesuatu dalam kehidupan. Ini yang kita katakan bahawa apa? Seorang sahabat Nabi SAW yang sahabat-sahabat Nabi ni kebiasaannya begitu. Saya nak kita ambil amalan ini, saya nak kita ambil kita panggil sebagai amalan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, iaitulah sentiasa bertanya bila mana kita tak tahu. Sebab kita tak tahu, kita bukan ahlinya. Sebab tu kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada orang ahlinya sekiranya kamu tidak mengetahui. Maksudnya dalam keadaan kamu tidak tahu benda ini, kamu tanya. Bila kamu tanya, kamu faham, dan bila kamu faham, kamu boleh beramal. Juga sama macam sahabat ni, kalau kita tengok sahabat yang bernama Muaz bin Jabal, kita dah baca dah hadis riwayat Tirmizi pada kuliah-kuliah yang lalu, yang biasa ikut kuliah saya. Muaz bin Jabal juga pernah tanya kepada Nabi, akhbirni bi amalin, bagi tahu aku satu amalan, yudkhiluni jannah, yang memasukkan aku ke dalam syurga, wa yubaiduni minan nar, dan yang menjauhkan aku daripada neraka. Maksudnya satu amalan ni, maksudnya dia buat ni nak masuk syurga, dan buat ini nak jauhkan diri daripada api neraka. Ini konsep para sahabat. Juga sahabat yang bernama Sahal bin Sa'id ini, dia tiba-tiba tanya benda yang sama. Cuma bezanya dia bukanlah kata nak masuk dalam syurga ataupun jauh daripada neraka. Cuma dia kata, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku wahai Rasulullah, maksudnya ajarkan aku wahai Rasulullah satu amalan, idza amiltuhu, bila sekira aku mengamalkan amalan itu, amiltuhu balik kepada amal, sekiranya aku beramal dengan amalan itu, ahabbani Allah akan sayang aku, wa ahabbani an-nas, dan manusia juga akan sayang aku. Subhanallah, ini amalan yang subhanallah yang patut kita kena ambil. Sebab tu kita baca hadis ini menjadi manfaat buat kita, supaya kita tahu bahawa aku buat ini bukan sebab lain, tapi aku buat ini sebab aku nak dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Aku buat ini kerana nak dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa sama aku nak juga mendapat kecintaan daripada manusia. Hatta kalau dia katakan bahawa tidak menyebut wahabbaniyan nas pun, kalau dia katakan bahawa tak nak cinta manusia tapi nak cinta Allah saja, itu lebih utama. Kita kena tahu bahagian itu. Kalau kita buat sesuatu amalan, kalau amalan itu dicintai oleh Allah tetapi tidak dicintai oleh manusia, tak apa. Maksudnya kita buatkan saja, teruskan saja. Kenapa? Kerana yang kita nak ataupun yang kita pentingkan adalah kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ini bonus, sebab dikatakan bahawa ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan, kalau aku buat amalan ini, Allah pun sayang aku, manusia pun sayang aku. Ini bonus. Maksudnya ini adalah untuk sahabat Nabi ataupun untuk kita. Khususnya untuk sahabat Nabi yang bertanya. Laki-laki yang tengah datang ini, kata Sahal ibn Sa'ad, dia kata seorang laki-laki datang jumpa Rasulullah, dia tanya soalan ni, dia kata dullani ala amalin, tunjukkan aku wahai Rasulullah satu amalan, kalau aku buat amalan ini, manusia sayang, Allah sayang aku, manusia pun sayang aku. Tapi bukan secara khususnya ataupun bukan secara khususnya sahabat ni sahaja yang Nabi tunjukkan. Rupanya amalan ini yang Nabi nak bagi tahu jawapan dilepas daripada ini adalah untuk kita juga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita buat. Sebab saya yakin rata-rata kita yang ada menonton live kita pada pagi yang penuh barakah ini, kita nak Allah sayang kita, kita nak juga manusia sayang kita. Jadi bila mana sahabat ini tanya, laki-laki ini tanya, dia kata, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan supaya bila mana aku buat amalan ini, Allah boleh sayang aku, manusia juga boleh sayang aku. Subhanallah. Maka kata Nabi, faqala izhad fid dunya, kamu zuhud dalam dunia, yuhibbukallah, Allah akan sayang kamu, Allah akan cinta kamu. Tuan-tuan, dia punya kuncinya adalah izhad, dia punya kuncinya adalah zuhud sahaja.
kamu zuhud dalam dunia, yuhibbukallah, Allah akan sayang pada kamu. Kemudian Nabi kata lagi, wazhad fima indan nas, kemudian kamu zuhud apa yang ada di sisi manusia. Maksudnya manusia sibuk mengejar apa-apa yang ada dalam dunia ini, kamu berlepas diri daripada mereka, kamu berlepas diri daripada apa yang mereka kejar. Wazhad fima indan nas, kamu, nanti kita akan bahaskan zuhud ni makna apa. Zuhud di dunia juga kamu dapat kasih dan sayang daripada Allah. Allah cinta kamu, Allah sayang kamu. Wazhad fima indan nas, kamu juga zuhud daripada apa yang manusia kejar ini. Maka kata Nabi, yuhibbukan nas, manusia akan sayang kamu. Subhanallah. Kuncinya apa? Kuncinya adalah zuhud sahaja. Jadi kita nak tahulah apa maksud zuhud ini. Itu pentingnya bila kita belajar berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah ni. Sebab zuhud ini antara salah satu sifat-sifat mahmudah. Jadi bila kita sebut sifat mahmudah, dia adalah sifat yang terpuji, yang mesti ada dalam diri kita. Kalau tak ada sifat mahmudah dalam diri, bermaksud dalam diri kita ada sifat mazmumah, sifat tercela. Kalau ada sifat mazmumah dalam diri, bermaksud sifat mahmudah terpuji tidak ada dalam diri kita. Jadi zuhud ini, kalau kita tengok daripada kitab-kitab tasawuf, antaranya Syekh Abdul Qadir Amandili menyebutkan bahawa, secara kesimpulannya saya nak sebutkan, zuhud ini adalah memalingkan diri daripada dunia dan tidak meletakkan dunia itu dalam hati. Ini maksud zuhud. Ini maksud zuhud. Memaling akan dunia maksudnya bukan tak nak dunia langsung. Bukan tak nak dunia langsung. Dia memaling dirinya maksudnya tidak cenderung sangat kepada dunia. Maksudnya zuhud yang paling tinggi sekali, bila dalam keadaan ada ataupun tidak, dapat ataupun tidak yang diingininya dalam dunia, dia tidak menjadi masalah untuk dia. Ini peringkat paling tinggi untuk zuhud. Nanti kita akan tengok peringkat paling bawah, paling tengah, paling tinggi untuk kita belajar sifat zuhud ni apa. Jadi maksud zuhud yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Amandili, maksud dia apa? Maksud zuhud ini adalah memalingkan diri daripada dunia dan tidak meletakkan dunia itu di dalam hati. Yang ni kita sebutkan tadi bahawa sahabat-sahabat semua dia tidak cenderung kepada dunia. Ada ataupun tidak, dia tak kisah. Sebab tu bila mana sahabat-sahabat ni dia dapat harta yang banyak, dia tak kisah pun untuk mengeluarkan hartanya. Tuan-tuan, paling zuhud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Paling terbaik adalah adalah Rasulullah SAW. Uswatun hasanah, idola, contoh teladan yang baik. Antara zuhud yang paling terbaik adalah Nabi SAW. Nanti kita akan ceritakan bagaimana zuhudnya Nabi. Cuma nak sebutkan bahawa Nabi ni antara orang yang kaya juga di Madinah. Nabi ada harta, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan anggap bahawa Nabi ni miskin. Habis saya baca sirah Nabi tak ada makanan. Tuan-tuan jangan salah faham. Nabi kaya, tetapi Nabi tidak suka simpan harta. Ni maksud zuhud. Nabi tak suka simpan harta. Nabi ada harta je, Nabi selalu keluarkan, infakkan pada orang yang memerlukan. Tapi Nabi kaya tak? Nabi kaya. Nabi sentiasa ada harta, tapi Nabi tak suka simpan harta. Nabi bagi, keluarkan. Biarlah dalam keadaan, kita pernah baca hadis yang bila mana Nabi, diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, rumah Nabi ni tidak berasap berbulan-bulan. Maksudnya tidak ada makanan berbulan-bulan. Sehingga anak buah Nabi SAW, anak buah Aisyah, antaranya yang disebutkan sebagai Urwah binti Zubair, ini anak buah kepada Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Zubair al-Awwam. Dia tanya, habis tu makan apa wahai makcik? Makan apa berbulan-bulan ni? Nabi hanya makan buah tamar sahaja. Subhanallah. Tuan-tuan, kita boleh ke layan buah tamar saja setiap hari berbulan-bulan? Nabi ni Nabi yang sentiasa tiap-tiap hari, sehingga diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, kami di rumah tidak makan ni berbulan-bulan. Maksudnya tidak ada makanan nak dimasak dan nak dimakan. Berbulan-bulan dapur tak berasap, tak ada makanan. Sehingga kata Urwah bin Zubair, anak buah kepada Aisyah, dia kata, habis tu kamu semua makan apa wahai makcik? Kata Aisyah, kami hanya makan buah tamar sahaja. Subhanallah. Itu pun pemberian daripada jiran-jiran, itu pun pemberian daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita bayangkan betapa sukarnya hidup Nabi SAW. Bukan Nabi tak boleh pilih untuk nak jadi kaya. Boleh tak? Boleh. Orang-orang Quraisy, dia mengatakan bahawa, ya Muhammad, kau nak apa? Kau nak bagi kekayaan? Kami akan bagi kekayaan sebesar gunung kepada engkau. Boleh. Maksudnya dalam keadaan Nabi boleh pilih untuk jadi kaya. Tapi Nabi tak mahu yang itu. Nabi nak apa? Nabi nak kehidupannya dalam keadaan yang zuhud. Ini maksud zuhud. Maksud zuhud, maksud dia apa? Hatinya tidak cenderung kepada dunia. Ada ke tak ada masalah. Makan ke tak makan ke tak ada masalah.
dan hatinya tidak cenderung kepada, dalam hatinya tidak dalam keadaan ingin kepada dunia. Tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya, Ustaz, antaranya Abu Bakar, antaranya Abdul Rahman bin Auf, kaya, tetapi mereka juga tidak meletakkan harta dan dunia itu dalam hati. Macam mana kita boleh tahu? Tengok bagaimana infak mereka. Cara infak mereka inilah kita tahu bahawa mereka adalah orang yang zuhud. Mereka kaya tapi mereka boleh infakkan. Kita tahu bahawa Sayyidina Uthman ibn Affan menginfakkan ratusan unta dan kuda dalam peperangan Tabuk, tak silap saya. Dalam peperangan Tabuk ketika itu, subhanallah, banyaknya mereka boleh infakkan. Abu Bakar As-Siddiq yang kaya, dia infakkan seluruh hartanya, sehingga Nabi tanya kepada Abu Bakar, ma abqaita li ahlika ya Abu Bakrin, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar sebut, abqaitu lahum Allah wa rasulah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Tuan-tuan, ini bukan zuhud ke nama dia? Inilah namanya zuhud. Kaya tapi hatinya tak cenderung kepada dunia. Ini yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi. Idhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu zuhud pada dunia, maka kamu akan dapat kecintaan daripada Allah. Fazhad fima indan nas. Kamu zuhud apa yang ada di sisi manusia. Uhibbukan nas. Manusia akan sayang kepada kamu. Manusia akan cinta kepada kamu. Tengok para sahabat Nabi. Tengok Nabi sendirilah. Walaupun Nabi tu antara orang yang banyak menginfakkan harta, kehidupannya tak kaya. Kehidupannya miskin. Tapi maksudnya dalam keadaan dia kaya tapi dia tak mau simpan harta, dalam keadaan kehidupannya tak sehebat macam mana kita. Tapi tengok bagaimana Allah sayang dia. Tengok bagaimana manusia, sahabat-sahabat semua sayang dia, subhanallah. Jadi keadaan begini yang kita nak supaya kita tahu, Ustaz, saya ada harta. Betul ada harta. Macam mana nak jadi saya zuhud? Zuhudnya daripada hati kita. Saya pun tidak dalam keadaan, kalau kita katakan saya nak zuhud ataupun tidak, nak zuhud dalam keadaan saya tak cenderung kepada dunia. Ada ke tak ada, saya tak kisah. Tapi saya usaha untuk dapatkan dunia. Sebab kita baca awal tadi, dalam keadaan kita katakan awal muqaddimah tadi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kamu, daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, iaitulah bahagian daripada negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, dan jangan kamu lupa bahagian kamu dalam dunia ini. Ini antara ayat yang kita katakan bahawa dunia tak boleh tinggal, mesti ada dunia ini. Cuma jangan terlalu cenderung kepada dunia sehingga tidak melibatkan akhirat, sehingga tidak mengejar akhirat. Dunia semata-mata, ini pun salah. Jadi ini antara dalil Al-Quran yang kita katakan bahawa mesti kita faham bagaimana cara untuk jadikan kita ini sebagai seorang yang zuhud. Walaupun pada hakikatnya hari ini rumah kita besar, kereta kita banyak, duit kita berkepuk-kepuk dalam bank, tapi itu bukan bermaksud kita tak boleh jadi orang yang zuhud. Boleh, tapi jangan jadikan perkara itu adalah perkara utama. Jangan jadi keutamaan pada dia. Maksudnya dalam keadaan saya tak cenderung sangat kepada itu, dalam keadaan saya tidak, maksudnya saya nak kontrol benda tu, nak kawal. Nanti kita akan tengoklah peringkat zuhud ini kejap lagi, bagaimana cara untuk kita nak memahami lebih lanjut daripada sudut zuhud ini. Saya nak bacakan satu ayat Quran berkaitan dengan zuhud ini. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas bermula daripada ayat yang ke-76. Daripada ayat ke-76 surah Al-Qasas, dia menceritakan tentang kisah Qarun. Surah Al-Qasas ayat ke-76, dia menceritakan tentang kisah Qarun, dan dia menceritakan bagaimana orang-orang yang berilmu ini dia boleh mengawal dirinya daripada menjadi zuhud daripada kehidupannya. Maksudnya orang yang zuhud ini dia tidak boleh tiba-tiba zuhud. Orang yang zuhud ini dia berpunca daripada ilmu yang dia ada. Sebab tu orang yang ada ilmu dia mesti ataupun orang yang zuhud dia mesti ada ilmu. Dia bukan kata saya zuhud tapi tak pergi belajar ilmu, tak ada, tak. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Qarun ataupun surah Al-Qasas berkaitan dengan cerita pasal Qarun, bermula daripada ayat yang ke-76. Sekali lagi saya sebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qarun ini termasuk daripada kaum Nabi Musa dan dia berlaku menganiaya terhadap mereka, dan kami, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Subhanallah, Allah sebut dalam Al-Quran, Qarun ini merupakan kaum Nabi Musa alaihissalam. Dia menganiaya mereka ini semua,
Iaitulah masyarakat yang ada di kelilingnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kata Allah, kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, telah mengurniakan al-kunuz. Al-kunuz ni maksud perbendaharaan, mana kekayaan. Allah bagi kekayaan kepada Qarun ini, yang mana harta dan kuncinya itu adalah berat sangat, yang terpaksa dipikul oleh orang-orang kuat. Beberapa orang yang kuat untuk memikul mafatihah. Mafatih ni maksudnya kunci-kunci. Kunci, tuan-tuan bayangkan, kunci kekayaan dia terpaksa dipikul oleh orang-orang yang kuat-kuat di zaman Nabi Musa AS. Tuan-tuan, kalau kita sebut kita ada kunci peti besi sekalipun, peti duit sekalipun, kunci kita besar mana? Kecil je. Tapi kunci perbendaharaan Al-Kunuz Qarun punya, subhanallah, Allah sebut dalam Quran surah Al-Qasas ayat ke-76, Allah kata latanu bil usbati ulil quwwah, bahawa dia terpaksa, kunci-kuncinya itu terpaksa dipikul oleh beberapa orang kuat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Ini yang kita katakan bahawa Qarun, yang mana Qarun menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepadanya bukan daripada Allah tetapi daripada dirinya. Ini ayat yang ke-67 dan ayat yang ke-76, dan ayat ke-77 kita dah sebut dah tadi, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah, mana bahagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, maka hendaklah kamu cari juga untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan bahagian kamu dalam dunia jangan kamu lupakan. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah juga berbuat baik kepada kamu. Wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kamu merosakkan ataupun jangan kamu melakukan kerosakan, perbuatan jahat di atas muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Pada ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala sebut, qala innama utituhu ala ilmin indi. Subhanallah, Allah ceritakan pada kita bila mana Qarun ini dia punya kekayaan yang sangat luar biasa. Masuk pada ayat yang ke-78, dia kata innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata kekayaan yang aku dapat ni sebenarnya adalah daripada usaha aku sendiri, ilmu aku sendiri. Tuan-tuan bayangkan, dia tidak menisbahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah yang bagi pada dia. Tiba-tiba dia kata apa? Tiba-tiba dia kata aku yang punya usaha ni yang jadikan aku kaya. Dulu dia tak kaya. Qarun ni dulu tak kaya. Tapi bila mana Allah bagi kekayaan pada dia, dia dah lupa diri, dan akhirnya dia katakan bahawa semua ni adalah daripada hasil usaha aku sendiri. Sehingga Allah sebut dalam ayat yang sama, sehingga Allah katakan bahawa, dan tidakkah dia tahu bahawa bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan. Masa lagi pada ayat yang ke-78, yang mana mereka dibinasakan, umat-umat terdahulu ini, kerana mereka mengumpulkan harta yang sangat banyak tetapi mereka tidak mengikuti nabi-nabi dan rasul mereka. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa yang mereka lakukan. Kenapa? Kerana mereka diberikan kekayaan oleh Allah, rezeki daripada Allah, tetapi mereka tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak kaitkan dengan cerita Qarun ni pasal apa? Pasal Qarun pun sama. Qarun ni kaya, sehinggalah dalam keadaan dia kaya yang amat sangat, peti besinya ataupun kuncinya terpaksa dipikul oleh beberapa orang yang kuat, sehingga dia mengatakan bahawa kekayaan aku ini adalah daripada hasil usaha aku sendiri. Subhanallah. Masuk pada ayat yang ke-79. Ini kisah kita. Ini cerita yang kita nak cerita kaitkan dengan zuhud pada pagi ini. Sehingga masuk pada ayat yang ke-79, kata Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Sehinggalah Qarun ini dia keluar berhadapan dengan kaum dia ataupun masyarakat pada ketika itu dalam keadaan dia menunjukkan kemegahan. Dia bermegah dengan harta dan kekayaan yang dia ada. Maknanya dia keluar di hadapan masyarakat, dia keluar dengan kekayaan dia, tak tahulah dia bawa apa, tetapi bila mana dia tengok ataupun orang semua tengok kekayaan Qarun ini, subhanallah, ada dua kelompok pada ketika itu yang melihat Qarun pada ketika itu. Antara yang tengok, qala alladhina yuridunal hayatad dunya. Antara yang tengok kekayaan Qarun pada ketika di tengah masyarakat ketika itu, yang tengok dia adalah orang yang berkehendak akan dunia. Antaranya orang yang cenderung macam kita lah. Kadang-kadang kita tengok orang naik kereta, Allah, kita rasa nakkan dunia tu, aku naklah juga macam ni. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yang tengok kekayaan Musa pada ketika itu ada dua golongan, dua kelompok. Golongan yang pertama adalah yang cenderung kepada dunia, sehingga dia mengatakan bahawa ya laitalana. Dia kata alangkah indahnya misla ma utiya Qarun. Alangkah indahnya, alangkah syoknya, dia kata
kalau kita juga dapat kekayaan sama macam Qarun, innahu lazu hazzin azim, kata dia. Kerana apa? Kerana beruntung betul Qarun ini, sangat kaya. Macam itulah kadang-kadang kita pandang orang kaya. Tuan-tuan, kita sebenarnya kalau nak menyejukkan hati kita, kalau tengok orang yang kaya, ada rumah besar, mungkin sekarang ni musim pandemik, kita dapat tengok macam-macam di Facebook, di Instagram, di TikTok, mereka menunjukkan macam-macam, tunjukkan makanan, tunjukkan kehidupan mereka di rumah, mandi swimming pool. Subhanallah, kita pun terasa, ya Allah, kalau aku dapatlah macam ni dalam keadaan pandemik begini, mesti seronok. Tuan-tuan, kalau kita pandang macam tu, kita akan jadi seperti orang yang disebutkan oleh Allah. Kita akan kata, ya laitana, Allah, kita rasa macam habislah, celakalah kami tak dapat macam Qarun. Seolah-olah macam rugilah kita hidup ni, kita tak dapat kaya macam dia. Tuan-tuan, jangan bayangkan begitu. Sebab apa? Sebab orang kaya pun dia ada masalah masing-masing. Orang kaya ada masalah masing-masing. Mereka ada macam-macam benda yang mereka kena fikirkan. Kalau kita hidup macam ni, kita pun ada masalah kita juga. Orang kaya ada masalah, orang miskin ada masalah, orang budak ada masalah, orang tua ada masalah. Semua ada masalah. Masalah ini adalah daripada masing-masing. Tapi kita tak boleh katakan bahawa kita, alah, syoknya lah kalau kita dapat macam tu. Betul, kita rasa syok juga. Tapi kita kena tahu bahawa kehidupan yang Allah bagi sekarang ini adalah lebih terbaik daripada apa yang kita hendak. Subhanallah, sebab Allah yang tentukan perkara itu. Jadi ini antara golongan pertama yang lihat kekayaan Qarun pada ketika itu, yang cenderung kepada dunia. Yang kita nak kaitkan bahawa apa? Zuhud ini adalah hatinya cenderung kepada dunia. Tetapi bila masuk ayat ke-80, ini adalah orang yang zuhud. Golongan yang kedua yang melihat kekayaan Qarun. Tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-80 dalam surah Al-Qasas, wa qala allazina utul ilm, dan berkatalah orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka. Kata dia, wailakum, celakalah kamu semua. Sebab dia pun dengar orang katakan, alangkah seronoknya kalau aku jadi macam Qarun, dapat kaya macam Qarun. Sehingga orang yang ada ilmu ni kata, celakalah kamu. Sawabun, kata dia, sawabullahi khairun. Dia kata pahala Allah ni, ganjaran Allah ni lebih terbaik daripada apa yang kamu nak ni. Sebab tu dikatakan ini antara orang yang zuhud, yang dikatakan bahawa sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Kata orang yang diberikan ilmu. Ni kata-kata orang yang zuhud lah ni. Dia kata apa? Ganjaran Allah, pahala Allah ini lebih terbaik daripada apa yang kamu nak, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperolehi pahala melainkan orang-orang yang sabar saja. Yang dapat sawabullah ini, pahala daripada Allah ini, maknanya syurga Allah ini lebih besar daripada apa yang kamu nampak ni. Qarun ini walaupun dikatakan sebagai dia ada kunci yang terpaksa dipikul oleh orang-orang kuat pada zaman itu, tetap orang yang zuhud ni kata apa? Sawabullahi khair. Ganjaran Allah itu, iaitu di syurga Allah itu, lebih baik daripada apa yang kamu nampak. Tuan-tuan, ini zuhud. Inilah yang saya nak kaitkan dengan zuhud yang kita katakan bahawa tadi apa? Zuhud adalah tidak meletakkan dunia itu di dalam hati. Jadi daripada sudut ini kita tahu bahawa orang yang ada ilmu, maka dia boleh capai zuhud ini. Dan bila dia boleh capai zuhud ini, maka dia akan dapat kecintaan daripada Allah, dia juga akan dapat kecintaan daripada manusia. Saya nak bawakan pada kita pengenalan untuk kita tahu zuhud ini macam mana peringkat dia. Peringkat paling rendah, peringkat tengah, dan peringkat paling tinggi. Dia ada 3 peringkat ni saja. Ini juga termaktub dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Penawar Bagi Hati. Peringkat yang paling rendah sekali, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, bahawa zuhud ketika ini adalah hatinya masih lagi cenderung kepada dunia. Ini zuhud paling rendah. Hatinya masih lagi cenderung kepada dunia, tetapi dia bersungguh-sungguh untuk lawan kecenderungannya itu. Yang ini yang kita katakan peringkat apa? Peringkat yang pakai baju koyak-koyak tadi ni. Dia ada pakaian yang cantik-cantik, dia ada pakaian cantik-cantik, tapi ketika saat ini dia nak mulakan zuhud dia terpaksa tolak dulu yang cantik ini. Dia terpaksa pakai baju yang koyak-koyak, baju yang lusuh-lusuh, supaya nak melatih hati dia apa? Melatih hati dia tidak cenderung kepada dunia. Dan ini peringkat mana? Ini peringkat paling bawah rupanya. Ini peringkat paling bawah yang kita katakan zuhud ini kena pakai baju koyak-koyak, motor kena pakai motor yang dah rosak, kereta itu zuhud juga, tapi zuhud peringkat paling rendah sekali. Tapi takkanlah kita nak paling rendah kan, kita mesti nak paling tinggi. Jadi ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, bahawa ketika mana saat zuhud paling rendah itu, hatinya cenderung kepada dunia. Maksudnya dia nak dunia ni, dia nak itu, dia nak ini, tapi dia cuba lawan. Aku tak nak pakai cantik, aku tak nak pakai jam mahal, aku nak cuba buangkan kesukaan aku kepada dunia, supaya dalam keadaan aku pakai yang biasa-biasa dan rendah-rendah saja. Ini zuhud paling rendah.
nanti dia akan naik zuhud yang paling tinggi. Dia akan naik lagi zuhud yang paling kedua, ataupun naik zuhud yang ketiga, yang tengah-tengah, bahawa dalam keadaan hatinya telah pun menolak dunia dan hatinya tidak cenderung kepada dunia. Maksudnya dalam keadaan dia dah boleh pakai dah pakaian yang cantik-cantik tadi, tapi dalam keadaan hatinya tidak cenderung kepada dunia dan hatinya tidak lagi nak dapat dunia. Pasal apa? Tadi awal-awal dia hatinya cenderung kepada dunia, hati dia nak itu, hati dia nak. Tapi ketika peringkat yang kedua ni, hatinya dah boleh untuk menolak dunia lagi dah. Maksudnya dia dah tak mau lagi dah dunia. Dia boleh dalam keadaan membawa dirinya dalam keadaan tidak cenderung kepada dunia. Tapi dalam masa yang sama dalam masa yang sama dia cuba kawal dirinya supaya tidak terlalu melampau dalam kehidupan dia, tidak pakai yang pakaian cantik, takut terjebak balik seperti mana awal-awal tadi. Tapi dia masih lagi kontrol diri dia, sebab tadi awalnya hatinya cenderung kepada dunia, dia usaha untuk tolak. Ini peringkat paling bawah. Dan naik peringkat yang kedua, hatinya tak cenderung lagi dah kepada dunia, tapi kehidupannya masih lagi maintain dalam keadaan dia tidak memakai pakaian yang cantik, biasa saja, untuk nak dapatkan kawalan daripada zuhud ini tadi. Sehinggalah dia naik zuhud yang paling tinggi, hatinya tak cenderung lagi kepada dunia, masih lagi maintain, dan dalam keadaan dia tidak lagi menolak dunia. Ni kena faham baik. Zuhud yang paling tinggi, dia tidak tolak dunia. Dunia ni kalau nak datang pada dia tetap ambil. Maksudnya kalau kekayaan yang Allah bagi pada dia tetap ambil. Tetapi ada ataupun tidak ada, dia tidak menjadi masalah. Kalau ada, kalau tak ada pun tak apa. Macam tak ada masalah pun bagi dia. Kita kalau ada, kita seronok. Kalau tak ada, kita jadi murah, masam. Kenapa aku tak dapat yang ni? Ini belum lagi tahap zuhud. Zuhud ni time bila? Time bila mana kita katakan bahawa ada ataupun tidak ada perkara yang kita nak itu kita rasa biasa saja. Sebab hatinya tak cenderung lagi kepada dunia, dan ketika itu dia tidak tolak dunia. Dunia masih lagi diterima, tapi sebenarnya dunia itu bukan untuk dia. Ini 3 peringkat zuhud yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Saya ulang balik. Peringkat yang paling rendah, ketika mana hati cenderung kepada dunia, dia cuba untuk tolak dunia itu. Maksudnya ketika inilah dia nak pakai baju koyak-koyak, walaupun dia ada pakaian yang cantik, jam yang mahal, dia cuba untuk redakan diri dia untuk pakai biasa saja. Masuk peringkat yang kedua, tingkat tinggi lagi, hatinya dah mula tolak dunia. Maksudnya hati dah tak nak cenderung kepada dunia lagi, tapi dalam keadaan maintain. Dunia datang pada dia tak mau. Dunia datang pada dia tak mau. Tapi dalam masa sama, hatinya tak cenderung lagi pada dunia dah. Dia masih lagi maintain. Ini peringkat kedua. Peringkat yang paling tinggi zuhud, hatinya masih lagi tak cenderung kepada dunia. Ada ke tak ada, sama saja. Tapi dunia kalau nak datang pada dia terima. Tetapi bukan untuk dia. Kalau tak dapat dunia tu pun, dia tak ada masalah pun. Tapi kalau tak dapat untuk dia relax saja, tak ada masalah. Kalau dapat, orang bagi pada dia, "Encik, nah RM100,000 saya bagi." Dia ambil. Tapi diambil bukan untuk diri dia. Ini zuhud. Ini adalah zuhud yang paling tinggi. Diambil juga sebab dunia itu, sebab dia boleh fikirkan bahawa Allah bagi mungkin kekayaan pada aku bukan untuk aku, tapi mungkin untuk orang lain. Sebab tu saya sebutkan tadi, mungkin di kalangan kita ada yang kaya-kaya, rumahnya besar, keretanya banyak, duitnya berkepuk-kepuk. Boleh tak kita nak jadi zuhud? Boleh. Dengan cara apa? Sebenarnya kekayaan yang Allah bagi ni mungkin bukan untuk kita. Jangan libatkan hati kita ini cenderung kepada hati. Tolak dunia dulu, supaya hati kita tidak cenderung kepada dunia. Tapi kalau rezeki yang Allah bagi, kita ambil dan kita keluarkan balik pada orang yang memerlukan. Tengok Nabi, bagaimana Nabi keluarkan balik harta ini kepada orang yang memerlukan. Dalam satu riwayat mengatakan Aisyah radhiyallahu anha diberi oleh orang kaya pada ketika itu 100,000 dirham. 100,000 dirham, senang cerita, saya convertkan terus kepada, contohnya diberi 100,000 ringgit. Banyak tak? Banyak. Kalau kita dapat 100,000 ringgit, agak mungkin 1,000, 2,000 ataupun 10,000 kita dah masuk dalam poket kita dah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha ini, bila didapat 100,000 dirham, contoh kita bagi 100,000 ringgit, maka dia tidak tolak, dia ambil. Sebab dia dah duduk peringkat yang paling tinggi zuhud ni. Kalau mungkin dia berada pada peringkat paling rendah dan paling tengah, mungkin dia akan tolak. Tak apa, saya tak mau. Sebab apa? Saya tengah lunakkan hati saya supaya tak cenderung kepada dunia. Mungkin pada peringkat itu adalah peringkat pertama atau peringkat kedua. Tapi dia dah duduk di peringkat yang paling tinggi. Orang bagi dia 100,000 dirham, tapi dia tidak tolak. Dia tetap ambil. Tapi apa yang berlaku? Subhanallah, lepas dia ambil 100,000 dirham ini, dia terus bagi kepada orang yang memerlukan, yang ada di sekelilingnya. Bagi. Tuan-tuan tengok, bila dia bagi sehingga selesai, khadamnya tanya kepada Aisyah. Dia kata, "Ya Ummul Mukminin." Dia kata, "Wahai ibu kepada orang beriman." Dia kata, "Wahai Aisyah,
Alangkah baiknya kalau tadi kamu simpan 1 dirham untuk kau beli makanan untuk buka puasa engkau. Kata Aisyah, kenapa kau tak ingatkan aku tadi? Maksudnya apa dalam hadis ni? Maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan ketika dia bagi 100,000 dirham ni kepada orang yang memerlukan, dia tak terfikir langsung pun tentang dirinya. Ini zuhud peringkat paling tinggi. Dia terima juga dunia, tetapi dia tak fikir langsung untuk dia ada ataupun tidak, dia tak kisah, dia bagi. Sehingga khadam dia bagi tahu, bagusnya kalau kamu simpan tadi 1 dirham untuk beli makanan untuk kau buat buka puasa. Subhanallah, tapi sebab zuhudnya terlalu tinggi, dia tak teringat benda ini. Subhanallah. Inilah antara yang kita katakan zuhud dalam dunia. Sebab itu Nabi SAW juga pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hidup dalam keadaan miskin. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, kalau orang tu miskin macam mana Ustaz? Orang miskin ni dia kira macam zuhud juga ke? Jawapannya tidak. Zuhud ni dia dikira sebagai orang itu mampu untuk nak dapat kekayaan. Kalau dia kata dia ni adalah orang miskin, dia tak dapat macam-macam, maksudnya dia tak ada baju yang mahal, kereta yang besar, rumah yang besar, dia tak ada. Jadi dia bukan istilah orang yang zuhud, dia diistilahkan sebagai orang yang miskin, dia panggil. Tapi jangan risau, sebab orang yang miskin dia ada kelebihan masing-masing. Antara yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi, yadkhulu fuqara'u ummati al-jannah, umat aku daripada kalangan orang yang miskin masuk syurga qabla aghniyaihim bi 500 am. Maksudnya umat aku yang miskin ini dia masuk ke dalam syurga terlebih dahulu, beza dengan orang yang kaya di kalangan mereka. Beza dia 500 tahun. Maksudnya 500 tahun perjalanan nak masuk dalam syurga. Maknanya orang yang miskin ini masuk dulu ke dalam syurga, 500 tahun kemudian bawa orang yang kaya-kaya. Maksudnya bukanlah, saya tak boleh, macam itu tak boleh kaya dah Ustaz. Bukan tak boleh kaya. Bila kita sebut tentang kekayaan ini, maka banyaklah ceritanya, nak dihitungnya satu persatu dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, ke mana harta tu dilepaskan, daripada mana dia dapat dan kepada mana dia dilepaskan. Ini harta yang Allah Subhanahu Wa Taala akan soal. Tapi kalau orang ni tak ada harta, miskin, jadi Allah nak soal apa? Harta tak ada, Allah akan soal benda-benda yang lain lah. Sebab itu kata Nabi, kelebihan orang yang miskin dengan orang yang kaya, dia akan masuk syurga terlebih dahulu. Orang kaya masuk syurga juga, tapi perjalanannya agak berat sikit pasal lama, hartanya banyak. Sebab itu Nabi SAW biasa berangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga riwayat Ibn Tirmizi, kata Nabi SAW, Nabi doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Saya rasa kalau saya ajar dah doa ini, ramai yang tak baca ni. Sebab majoriti kita nakkan kekayaan. Tapi bukan tak boleh, boleh. Sebab itu bila mana kita katakan kekayaan ini dia boleh menjadikan kita zuhud, kemiskinan juga boleh menjadikan kita zuhud. Kenapa? Sebab kata Nabi, kuncinya adalah zuhud. Izhad fid dunya. Balik-balik kepada hadis yang kita bacakan tadi riwayat Ibnu Majah, izhad fid dunya yuhibbukallah, Allah akan sayang kepada kamu. Fazhad fima indan nas, kamu zuhud pada apa yang ada di tangan manusia ataupun pada apa yang ada di sisi manusia. Yuhibbukan nas, kamu juga akan disayangi oleh manusia. Jadi kita tahu dah zuhud ni apa? Iaitulah tidak cenderung kepada dunia, tidak meletakkan dunia dalam hatinya. Dan kita dah tahu dah peringkat-peringkat zuhud tadi bagaimana. Zuhud yang pertama, dia berusaha untuk menolak dulu kekayaan dia supaya dia boleh menguatkan hatinya daripada menjadi orang yang zuhud. Naik peringkat yang kedua, iaitulah dia tidak menolak lagi ataupun dia tidak dalam keadaan hatinya tak cenderung lagi kepada dunia, tapi dia masih maintain kehidupannya begitu, masuk zuhud yang paling tinggi. Yang ketiga, iaitulah dia tidak lagi cenderung kepada dunia langsung dan dia tidak menolak dunia yang datang pada dia. Kerana dunia yang datang pada dia ini, dia tahu bukan untuk dia tetapi adalah untuk orang yang ada di sekelilingnya. Jadi gunakan. Sebab saya rasa rata-rata kita yang ada pada pagi ini semuanya orang yang kaya-kaya belaka. Kadang ada orang kata, saya tak kaya dah Ustaz. Jangan kita kata kita tak kaya. Cuba buka almari baju kita, berapa helai baju kita ada? Kurang-kurang 10 baju kita ada, lebih daripada 10, maka itu jugalah orang yang kaya. Rumah kita ada kereta, rumah kita ada motor, itu juga antara orang yang kaya. Kita ada rumah, itu juga dikira sebagai orang yang kaya. Sebenarnya kita kaya tuan-tuan, tapi bukan salah menjadi orang yang kaya. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, jangan lupa bahagian kamu dalam dunia. Tapi jadikan kekayaan itu menjadi tonggak ataupun menjadi langkah kita untuk nak menjadi orang yang zuhud paling tinggi. Kita tak tolak dunia yang datang pada kita, tapi dalam hati kita tidak
tidak ada dunia langsung. Seolah-olah kita katakan bahawa dunia kita ambil tapi bukan dalam hati. Hanya tangan saja kita ambil dunia untuk kita berikan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Jadi saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini menjadi orang yang zuhud dalam dunia, sehingga kita boleh menjadi orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah, dan juga orang yang dikasihi dan cintai oleh manusia yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan hadis yang kita bacakan pada pagi ini, riwayat daripada Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi ini, memberikan manfaat pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada bahaya yang ada di luar sana, penyakit-penyakit yang tidak ada ubatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga menghimpunkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang menonton daripada awal sehinggalah sekarang. Terima kasih saya ucapkan kepada Azwan Burhanuddin, terima kasih Norisah, terima kasih Ahmad Safri, terima kasih Norisah, terima kasih kepada ramai, subhanallah saya tak sempat sebut namanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan nama yang saya tak sebut dan nama yang saya sebut, Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran pahala buat kita semua, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekarang itu dulu. Kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.